fasa mencabar ni membaikkan semua orang kan. Betul. Ya, bukannya barisan hadapan tapi kita juga. Jadi ada dalam kalangan kita yang mungkin tidak berupaya untuk cekal secekal-cekalnya. Dan kadang-kadang bila mereka yang ada dalam masalah ini ataupun melalui trauma kronik ataupun trauma yang berulang ini, kadang-kadang rintihan mereka ini tidak didengari. Ada setengah ataupun sekeliling yang merasakan itu hanyalah satu luahan hati yang tidak perlu diambil kisah. Dia akan jadi seolah-olah macam boleh lepas ni boleh hilang atau boleh baiklah. Lepas ni dia akan baik sendirilah macam tu kan. Jadi benda macam ini sebenarnya amat bahaya kerana ianya pembunuh secara senyap. Bila stres yang kita tidak dapat kawal jadi trauma, jadi depression, murung dan sebagainya, itu yang kita khawatir kesihatan mental rakyat Malaysia yang pastinya memberi impak kepada perkembangan sosial kita. Ya, dan kita tak nak mendengar istilah PTSD sebagai sesuatu yang normal dalam kehidupan kita sekarang kan, sebab kebelakang ini ada kes-kes bunuh diri dan sebagainya. Kita tak tahu apa sebabnya, tetapi kebanyakan kalinya akan dikaitkan dengan simptom ataupun keadaan ataupun situasi sebegini. Okey, kita nak bersama dengan Datuk Dr. Al-Zamani Muhammad Ros. Beliau adalah pakar perunding perubatan kecemasan dan trauma, Ketua Jabatan Kecemasan Pediatrik Hospital Tunku Azizah. Okey, di talian sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Ya, terima kasih kerana menjemput saya. Ya, terima kasih sudi bersama dengan kami juga. Datuk, bila kita cakap pasal trauma ini, pastinya keadaan yang pelbagai kita boleh kaitkan. Cuma keadaan sekarang ni yang kita perlu tahu, bagaimana seriusnya tahap kesihatan mental rakyat Malaysia. Kesihatan mental sekarang ni menjadi perbualan umum. Orang mula bercakap. Pada masa lalu, orang kurang bercakap kerana takut akan stigma masyarakat. Dan sebenarnya ia adalah bara dalam sekam. Kita tak nampak tetapi di dalamnya ada. Jadi bagi satu yang muncul, 9 lagi kita tidak nampak. Saya percaya semua orang ada stres ataupun tekanan sendiri. Cuma sama ada seseorang itu dapat menanganinya, menghadapinya ataupun di luar kawalan yang memerlukan bantuan tambahan. Baik. Okey, Datuk, kita bercakap tentang satu fasa mencabar ni kan. Kalau sebelum ni kita dengarlah sebelum ataupun pra-pandemik ni kita dengar tentang depresi, kemurungan, macam-macam lagi tindakan yang dilakukan ekoran daripada situasi begini. Jadi pandemik COVID-19 ini mencetuskan pelbagai seolah-olah macam api dalam sekam tu makin lama makin kelihatan. Jadi sebagai pengamal perubatan, apa yang dapat Datuk perkatakan tentang situasi tekanan dalam fasa pandemik ni? Ya, tekanan menjadi semakin tinggi, semakin kuat kerana kita menerima beban hasil dari produk pandemik ini. Kerana pesakit-pesakitnya memenuhi hospital kami. Jadi petugas-petugas sendiri ada tekanan dalam menghadapinya. Itu dari segi petugas. Tetapi di luar sana, mereka yang kini dikurung atau terkurung di rumah juga ada tekanan mereka sendiri yang tidak dapat bekerja, yang hilang pekerjaan, yang perniagaan terjejas. Jadi semua ini berasaskan kepada stres, berasaskan kepada tekanan dan diproses oleh minda dan hati, dan kalau ianya terlalu kuat sehinggakan ia mengganggu kehidupan seharian, maka ia menjadi sesuatu yang memerlukan bantuan. Bagi pihak kami memang stresnya ada, tetapi kami cuba menghadapinya dengan cara kami sendirilah. Jadi Datuk, kita mengambil dari segi golongan ataupun pesakit yang mempunyai masalah kesihatan mental ini, pastinya dia memerlukan rawatan dari segi mungkin kaunseling, perlu jumpa psikiatri dan sebagainya. Dan dikabarkan juga di Malaysia kekurangan psikiatri itu menjadi salah satu isu. Benarkah, Datuk? Sebab saya ada terbaca satu artikel di mana yang berdaftar sehingga tahun 2018 hanyalah beberapa ratus saja. Nak digambarkan sebenarnya sepatutnya seorang psikiatri itu boleh mengawal dalam 10,000 rakyat ataupun individu. Bagaimana mungkin? Betul, tetapi bukan hanya psikiatri saja yang boleh membantu dalam isu ini. Kita ada juga clinical psychologist, ada juga counselors, dan di hospital mereka ini ada. Di hospital juga ada perkhidmatan ini ditawarkan kepada petugas kesihatan sendiri yang stres
dengan situasi ini. Okey. Cuma orang perlu faham apa itu gejala, bagaimana kita boleh katakan itu benar-benar post traumatic stress disorder, pun hanya satu fasa saja yang lalu. Okey. Datuk, kalau boleh dapat dikongsikan dalam konteks situasi kita alami sekarang, kalau sebelum ni kita dengar PTSD ni lebih kepada golongan bekas-bekas tentera kan, yang kalau di Amerika Syarikat tu yang dihantar untuk berperang ataupun bertugas di negara bergolak. Tapi dalam konteks negara kita ini, PTSD tu ada sampel tertentu yang boleh dikongsikan? Ada. Sebenarnya PTSD ni dia tidak khusus kepada peperangan. Bila berlaku suatu insiden yang menjadi punca tekanan ataupun stresor, ia mungkin seorang kanak-kanak yang melihat bapanya ditikam, ia mungkin seseorang yang terlibat dalam kemalangan, seperti insiden LRT, bas jatuh gaung dan sebagainya. Jadi bila ada satu stresor, bergantung kepada orang juga setengah orang kerana didikannya dia biasa menghadapi krisis, menghadapi cabaran, ia bukan satu masalah yang besar, jadi simptom itu dapat mereka tangani dengan baik. Tapi setengah orang tidak ada sokongan sosial yang bagus dan sebagainya, jadi mereka ini mempunyai risiko untuk mengalami apa yang dikatakan post traumatic stress disorder. Kalau saya dapat berikan sedikit simptom, seseorang itu sebenarnya kalau dia dapat stresor ini terlibat kemalangan ke atau melihat suatu tragedi, kalau dia ada simptom yang dari segi amnya dipanggil simptom mengalami semula ataupun re-experiencing. Dia mungkin ada mimpi ngeri, dia mungkin ada terbayang-bayang, itu adalah salah satu simptom dalam PTSD. Dalam masa yang sama, dia ada simptom lain yang cuba mengelakkan daripada bercakap tentang itu atau tempat itu, dan juga dia lebih sensitif. Kalau ada bunyi dia rasa macam nak lari, dia lebih kurang dapat concentrate, dan dia semuanya mengganggu dia dalam menjadi orang yang lebih negatif. Malah kalau pada hujung spektrum ini dia boleh mendapat depresi ataupun kemurungan. Bagaimana PTSD ni kalau dia menyerang seseorang itu? Adakah pada peringkat awal tu dia dah berada pada tahap yang mungkin perlukan bantuan sokongan daripada individu lain, ataupun sebenarnya secara individunya dia boleh mengawal untuk mengelakkan diri daripada keadaan itu berlaku terhadap diri dia, Datuk? Pada peringkat awal, biasanya PTSD ni kalau simptom itu berlanjutan melebihi 1 bulan dari segi definisinya lah. Tetapi kalau kurang dari 1 bulan, kita belum meletakkan diagnosis post traumatic stress disorder ataupun PTSD ini. Kalau sebelum 1 bulan, simptom-simptom ini biasanya dipanggil acute stress disorder. Dia acute, nama pun acute, sekejap. Untuk mereka yang sebegini, terdapat banyak faktor, diri, sokongan sosial, genetik malah, sama ada mereka ini akan benar-benar mendapat PTSD yang mana simptom ini berlanjutan lebih dari 1 bulan. Terdapat beberapa langkah lah. Bila berlaku situasi ini di hospital, bila berlaku mass casualty incident ataupun satu insiden yang melibatkan ramai orang disebabkan kemalangan dan sebagainya, kita juga biasa memanggil counsellors ataupun clinical psychologist untuk datang membantu kita memberi apa yang kita panggil psychological first aid ataupun rawatan pertama ataupun rawatan asas psikologi. Dalam yang mana mereka ini akan cuba mendengar dan mereka cuba memastikan yang mereka ini dilindungi dan menghubungkan mereka dengan apa yang mereka perlukan, maklumat dan sebagainya. Itu membantu. Okey, baik. Datuk, kita ada 2 minit saja lagi, tapi saya perlu tanya soalan ni. Misal kata sekarang ni, bila kita bercakap tentang perkara-perkara yang memberikan mental ataupun jiwa ni kan, ini stigma masyarakat timur ni lah, kita tak mau bincang tentang perkara ni. Jadi bagaimana kita perlu mendekati ataupun cara kita menyantuni golongan yang kita nampak ada simptom PTSD ni tapi dia tak sedar? Apa cara yang terbaik untuk mendekati malangkah anda sedang berhadapan dengan masalah? Menjadi pendengar yang baik. Apabila kita nampak, kita boleh
menyuarakan kalau ada apa yang dapat kita bantu. Dan kita boleh mendengar apa yang diperkatakan, tapi setengah orang tak. Macam kanak-kanak dulu, saya pernah pergi ke Iran semasa gempa bumi, kanak-kanak berhenti bercakap, dia orang terlupa bagaimana bercakap. Tapi antara terapi yang kita berikan adalah menjadi badut di padang pasir dan cuma sebagai terapi, dan mereka mula bercakap. Jadi saya rasa untuk kita menjadi pendengar yang baik, kadang-kadang isyarat badan dan sebagainya, dan menyuarakan kita bersedia kalau ada mahu berkongsi, dan apa saja yang diperlukan kita akan cuba bantu sebagai sahabat. Dan mereka ini boleh dirujuk kepada klinik kesihatan untuk dirujuk untuk kaunseling, malah ke klinik psikiatri juga. Adakah memaklumkan kepada mereka yang mereka ada PTSD itu satu wajar, ataupun kita jadi pendengar saja, kita tak perlu cakap ya awak ni ada PTSD? Saya rasa tak perlu maklum sebab tugas diagnosis itu kepada doktor. Tetapi sekarang ni untuk bantuan profesional, sekurang-kurangnya mendengar permasalahan ini untuk mematikan masalah mereka, kerana mereka akan kurang fungsinya. Betul. Baik, banyak sekali penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan dan juga persoalan kita kan tentang perkara ini. Macam yang dikatakan, kalau sebelum ni kita hanya dengarkan dikaitkan dengan zaman peperangan sahaja. Baik Datuk, terima kasih banyak-banyak. Stay safe juga kita ucapkan. Jaga diri. Assalamualaikum Datuk. Selamat jalankan tugas ya. Stay safe. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Datuk Dr. Al-Zamani Muhammad Ros. Muhammad Idrus sebenarnya. Okey. Pakar perunding perubatan kecemasan dan trauma, Ketua Jabatan Kecemasan Pediatrik Hospital Tunku Azizah.